Bandar Mampan adalah sebuah bandar yang mempunyai daya saing dari segi ekonomi dan kewangan. Pada masa yang sama, ia membangun secara seimbang dalam semua aspek kehidupan bandar termasuk perumahan, pendidikan, pengangkutan, kesihatan, keselamatan awam dan alam sekitar. Konsep Bandar Mampan ini bukanlah sesuatu perkara baharu, bahkan sudah hampir 20 negara-negara utama di seluruh dunia mengguna pakai konsep itu dalam pembangunan mereka. Di Malaysia, salah sebuah projek yang menjadi pemacu ke arah konsep tersebut ialah pembangunan Medini Iskandar yang terletak di Nusa Jaya. Kini dikenali sebagai Iskandar Puteri, salah satu daripada 5 zon pembangunan utama di Iskandar Malaysia, meliputi kawasan seluas 2,217 km persegi di selatan Johor. Medini adalah pembandaran yang baru dengan pelan induk bersepadu dan menyeluruh yang diselaraskan oleh Medini Iskandar Malaysia Sendirian Berhad. Projek berkeluasan 809 hektar itu kini dalam fasa 70% pembinaan, membabitkan sekitar 20 pemaju hartanah, tempatan dan asing. Medini dibahagikan pada 6 zon yang merangkumi projek bercampur seperti pembangunan infrastruktur, komersil, kediaman, kawasan hijau dan selebihnya kawasan pelbagai kegunaan. Antara projek-projek yang telah siap sepenuhnya ialah Hospital Green Eagles Medini yang bernilai 400 juta ringgit dengan dilengkapi sebanyak 300 katil dan telah mula beroperasi pada November 2015. Selain itu, pembangunan Bandar Mampan Affinity Medini juga telah siap didirikan projek berkeluasan 2 hektar mengandungi komponen seperti servis apartmen, pusat latihan korporat, lot-lot perniagaan dan taman hiasan tropika. Projek ini merupakan usaha sama di antara Khazanah Nasional Berhad dan Temasek Holdings. Di samping itu, projek berkonsepkan kediaman kesejahteraan Avira juga telah dilancarkan dan sehingga kini fasa pertama telah habis dijual kepada orang ramai. Antara projek yang telah siap sepenuhnya ialah perumahan teres premium 2 tingkat sebanyak 458 unit di atas tanah berkeluasan 9 hektar itu. Dengan anggaran nilai pembangunan kasar GDV sebanyak 76 bilion ringgit dalam tempoh 15 hingga 20 tahun. Ternyata, pembangunan Medini Iskandar mampu menjana ekonomi negara dan di negeri Johor secara khususnya. Secara tidak langsung, ia mampu merealisasikan visi Medini Iskandar sebagai sebuah bandar mampan bersepadu, bertaraf antarabangsa dan seterusnya menjadikan kawasan berkenaan sebagai hub ekonomi terkemuka di seluruh dunia. Saudara, diperbadankan pada tahun 2008, Medini Iskandar Sdn Bhd memacu dan menyokong projek pembangunan mega di atas tanah berkeluasan 902 hektar yang dikenali sebagai Medini Iskandar Malaysia yang menempatkan pelbagai projek bercampur seperti pembangunan komersial, kediaman berasaskan alam sekitar dan kemudahan infrastruktur yang serba moden. Bagi mengetahui lebih lanjut perkembangan Medini Iskandar, kita bersama Hazlin Abdul Aziz. Silakan Hazlin. Terima kasih rakan setugas di Angkasa Puri. Saya kini berada di Pejabat Medini Iskandar Malaysia Sdn Bhd di Kuala Lumpur untuk kita bertanyakan dengan Ketua Pegawai Eksekutifnya mengenai perkembangan terkini Medini Iskandar dan projek pembangunan Medini Iskandar yang terletak di Iskandar Puteri di Johor Bahru adalah sebuah bandar yang dipertanggungjawabkan untuk menjadi pemaju utama dalam membangunkan sebuah bandar pintar berantarabangsa di atas tanah seluas kira-kira 892 hektar dan ianya akan siap insya-Allah dalam tempoh 15 hingga 20 tahun lagi. Dan kalau anda di rumah ataupun di luar sana tahu akan Medini Iskandar yang terletak di Nusa Jaya di Johor Bahru, ianya adalah sebuah pembangunan yang sedang giat dipertingkatkan. Kalau kita tahu sekarang ini sudah pun ada Edu City, Pinewood Iskandar Malaysia Studios, Puteri Harbour dan yang paling utama adalah Legoland Resort. Malaysia Resort itu Legoland pertama di Asia yang telah pun dibuka kepada orang ramai. Baik, untuk mengetahui mengenai perkembangan dan progres terkini Medini Iskandar bersama saya ialah yang berbahagia Datuk Engineer Khairul Anwar Ahmad. Beliau ialah Ketua Pegawai Eksekutif Medini Iskandar Malaysia Sdn Bhd untuk kita tanyakan perkembangan terkini Medini Iskandar. Baik, apakah perkembangan terkini Datuk Medini Iskandar di Johor Bahru? Buat masa ini
Beberapa projek telah pun disiap di Medini daripada tahun 2012. Projek yang pertama yang siap adalah projek Legoland yang terdiri daripada 3 komponen. Legoland Park, Legoland Hotel dan juga Legoland Water Park. So itu merupakan satu destinasi tourism lah dalam Medini. Dalam masa kebelakangan ni projek perumahan pertama pun telah siap, projek One Medini. Itu dimajukan oleh WCT Berhad, satu pemaju daripada pemaju tempatan. Dan juga Hospital Gleneagles pun telah siap, 150 katil. Center of Excellence baru siap bulan 11 tahun 2015. Dan yang baru siap, yang terlatest, yang terbaru siap ni adalah projek yang usaha-sama antara Khazanah dan Temasek, antara Kerajaan Malaysia dan Kerajaan Singapura, iaitu pusat wellness atau terlibat dengan kesihatan lah. Dan dalam projek itu terdapat Somerset Medini, iaitu apartmen service apartmen, dan juga ada satu blok CIMB Academy Leadership Academy. So 4 projek ni, Legoland, One Medini, Gleneagles dan juga projek Affinity. Ini 4 projek yang telah siap di Medini buat masa ini. Tetapi di samping tu terdapat banyak projek-projek lain yang sedang dimajukan, termasuk projek-projek yang dimajukan oleh kami, syarikat kami sendiri. Kebanyakan projek-projek ini melibatkan projek-projek perumahan lah. Tetapi ada satu sekolah swasta yang sedang dibina, Sunway International School. Dan juga projek perumahan termasuk ENO, Masing, WCT, Di Pristine, BCB Berhad, Land. Jadi banyak projek perumahan sedang giat dijalankan di Medini. Daripada pihak kami menumpukan perhatian kepada pembangunan Central Business District ataupun pusat perniagaan untuk Bandar Medini. Dan kami telah siapkan 2 bangunan pejabat kecil, 2 tingkat dengan 4 tingkat. Tapi sekarang kami giat majukan 2 lagi projek pejabat yang terdiri daripada bangunan tinggi. Satu bangunan tu kita panggilkan Medini 9, 21 tingkat. Dan projek yang kedua kita menamakan Medini 10 atau Medini 10. Ini terdiri daripada bangunan pejabat 27 tingkat. Baik, apakah nilai pelaburan Medini Iskandar ataupun committed investment setakat ini, Datuk? Syarikat kami telah melaburkan dalam 1.4 bilion ringgit Malaysia untuk majukan infrastruktur dalam Medini. Sebab Bandar Medini terdiri daripada 2,230 ekar. Satu bandar yang agak besar lah. Jadi pada permulaannya kami telah membuat keputusan untuk membina dan menyiapkan semua infrastruktur dalam bandar ini. Termasuk jalan-jalan dan parit-parit, juga bekalan elektrik, bekalan air, and then also pusat kumbuhan dan juga taman-taman, lampu-lampu jalan, lampu isyarat, traffic light. Jadi semua ini telah disiapkan dengan pelaburan 1.4 bilion. Di samping itu kami juga melabur dalam bangunan-bangunan pejabat sebagaimana yang saya sebut tadi. So far kita melaburkan dalam 500 juta lah untuk membangunkan bangunan-bangunan pejabat. Tadi Datuk ada sebut mengenai Medini Iskandar akan menjadi sebuah bandar pintar. Adakah nanti akan ada Wi-Fi percuma di kawasan tersebut? Hasrat kami adalah untuk menimbulkan suatu experience ataupun satu kehidupan, kualiti kehidupan yang tinggi di Medini. Dan ada beberapa faktor yang akan menyumbang kepada hasrat ini. Untuk mencapai hasrat itu, pihak kami sebagai satu syarikat, kami buat masa ini kami masih
menjaga dan memelihara infrastruktur yang telah dibina. Jadi kita masih menjaga taman-taman dan lampu-lampu jalan, dan juga kami telah menandatangani 2 perjanjian usaha untuk meningkatkan lagi experience di Medini. Satu dengan Telekom Malaysia, di mana kami akan dapat memberi services yang lebih kualiti, termasuk internet connectivity, dan juga also in terms of smart security ataupun smart township, kan, services-services yang akan meningkatkan lagi kualiti kehidupan. Dan juga kami telah menandatangani usaha dengan UEM Group, khususnya UEM Magenta, di mana dari segi pengurusan hartanah akan ditingkatkan, dari segi maintenance, dari segi kebersihan, dari segi keselamatan. Jadi semua ini fakta-fakta yang akan menyumbang kepada hasrat kami untuk membina satu bandar yang dapat dicontohi lah. Sebab kerajaan negeri pun telah menyatakan bahawa mereka mengharapkan bahawa Medini dapat membangunkan bandar Medini sebagai satu pembangunan contoh. Dan kami bekerjasama dengan rapi dengan Majlis Perbaran Johor Bahru Tengah untuk mencapai. Kita akan mewujudkan Wi-Fi hotspot di beberapa tempat, termasuk di taman-taman dan di kawasan-kawasan awam. Jadi itu adalah satu hasrat yang kami akan usahakan dalam tahun-tahun ini, insyaAllah. Datuk ada sebut tadi mengenai peluang, ya, pelabur-pelabur asing dan juga tempatan. Jadi bagaimana agaknya Medini Iskandar ingin menarik pelabur-pelabur ini untuk melabur di Medini Iskandar? Pelabur asing ini terdiri daripada 2 kategori lah, ya. Satu jenis pelabur ni adalah pelabur yang terdiri daripada pemaju-pemaju yang datang untuk membina projek-projek di Medini. Dan juga di ada kategori adalah pelabur dalam segi penyewa, syarikat-syarikat asing yang ingin mendirikan pejabat atau ofis operasi masing-masing di Medini. Sebab kita dapat lihat bahawa di Singapura misalnya, harga untuk menjalankan, kos untuk menjalankan operasi di Singapura makin lama makin naik, daripada segi sewa pejabat, daripada segi gaji pekerja, daripada segi kos-kos lain lah. Jadi kami wujudkan pejabat-pejabat, bangunan-bangunan pejabat untuk dapat menarik syarikat-syarikat asing untuk mewujudkan office mereka di Medini. Dan kami memberikan satu package lah, termasuk untuk menolong mereka untuk dapat kelulusan daripada segi MIDA ke ataupun MITI ke, IRDA, daripada segi visa-visa pekerja-pekerja asing misalnya. Dan kami dapat menarik beberapa syarikat asing termasuk Huawei dan juga ada syarikat daripada USA, Frost & Sullivan. Jadi mereka merupakan syarikat-syarikat yang telah menubuhkan operasi mereka di Medini. Baik, akhir sekali Datuk, apakah harapan Datuk terhadap masa hadapan Medini Iskandar? Saya berhasrat untuk kita memajukan bandar Medini ini sebagai satu bandar contoh lah. Bukan sahaja daripada segi ekonomi, tapi juga daripada segi lain-lain, termasuk untuk mewujudkan peluang pekerjaan untuk orang tempatan, untuk mewujudkan peluang-peluang perniagaan untuk orang tempatan, termasuk misalnya kedai-kedai makan ataupun syarikat-syarikat yang terlibat dalam pembinaan atau syarikat yang dapat menjalankan kerja-kerja security misalnya. Jadi it must be satu projek yang inklusif lah dan integrated, tapi juga untuk sebagai satu pembangunan contoh untuk kita menyarankan satu pembangunan yang akan juga sebagai contoh untuk sustainable development, ya, untuk sebagai bandar pintar dalam masa yang akan datang.
Terima kasih Datuk kerana sudi bersama kami di BIS Malaysia untuk menerangkan mengenai perkembangan terkini Madini Iskandar. Itulah dia temu bual saya bersama dengan Ketua Pegawai Eksekutif Madini Iskandar Malaysia Sdn Bhd yang berbahagia Datuk Engineer Khairil Anwar Ahmad yang sudi bersama kami di BIS Malaysia pada petang ini untuk menerangkan mengenai projek pembangunan di Madini Iskandar yang terletak di Nusajaya di Johor Bahru. Yang pasti peluang pekerjaan untuk rakyat tempatan akan digalakkan lagi dan kita nantikan sebuah bandar pintar di selatan Semenanjung Malaysia. Kembali semula bersama rakan setugas di Angkasa Puri, saya Hazlina Abdul Aziz.